tentang sambutan peringatan Hari Polis ke-208, dan mungkin ada juga yang terfikirkan bagaimana Malaysia terbentuk tahun 63 tapi kita punya sejarah polis yang begitu panjang sekali. Sebenarnya ia bermula dengan sistem kepolisan yang moden dan sistematik di negara ini sejak tahun 1807. Itu dikira sebagai permulaan kepada perkhidmatan kepolisan di negara kita, sehinggalah ia diteruskan dengan penyatuan pentadbiran di bawah panji-panji polis di Raja Malaysia pada 16 September 1963. Dan untuk bercakap tentang peringatan Hari Polis ke-208, saya bersama dengan tetamu sekarang ini, Timbalan Pengarah Kepolisan Am, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, DCP Datuk Amir Haji Awal. Bersama saya. Apa khabar, Datuk? Sihat. Sihat, Datuk, ya. Dengan persiapan dan sebagainya menjelang Hari Peringatan Polis ini, semuanya berjalan lancar? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Seperti yang kita ketahui bahawa sambutan Hari Polis ke-208 pada 25 Mac, iaitu pada minggu hadapan, akan disambut acara kemuncaknya, iaitu acara perbarisan di Pusat Latihan Polis Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Dan institusi kepolisan ini ianya bermula pada 25 Mac tahun 1807 apabila termaktubnya Piagam Keadilan yang berlaku di Pulau Pinang. Namun begitu, kepolisan di negara ini telah bermula awal daripada tahun sebelumnya, sebelum tahun 1807, apabila kita dapati tugas-tugas kepolisan ini dilakukan zaman Kesultanan Melayu lagi, yang mana kita lihat kebanyakan perundangan dan penguatkuasaan berlaku dalam hal-hal urusan jenayah syariah dan juga adat istiadat. Dari itu peranan ini dimainkan oleh Temenggung dalam penguatkuasaan beserta dengan para hulu balang. Dan selepas itu kita dapati bahawa pada tahun 1941 apabila tentera Jepun mula memasuki tanah Melayu ini daripada Kelantan dan Terengganu, seterusnya menakluki Singapura, kita lihat polis pada ketika itu tidak mempunyai kekuatan untuk menahan kemasukan tentera daripada tanah Melayu. Di situ kita terlihat kita punya polis telah pun berpecah, dan apabila tentera Jepun menguasai Singapura, kita lihat polis-polis di negeri-negeri selat, di negeri-negeri Melayu, iaitu di Semenanjung, telah pun tidak berada dalam kedudukan yang teratur. Dan seterusnya dalam pemerintahan Jepun dilihat satu zaman kegelapan apabila kita dapati bahawa rakyat menjalankan tugas-tugas kepolisan, yang mana ketika itu Inggeris telah meninggalkan atau tidak ada hubungan dengan polis pada ketika itu. Dan seterusnya ia membawa kepada kita punya pemberontakan daripada pihak komunis, yang mana kita lihat kebanyakan daripada penoreh-penoreh getah terdiri daripada wanita-wanita ataupun orang-orang perempuan pada ketika itu, dan dilihat pihak komunis cuba mendapatkan bekalan makanan, dan selain daripada itu lain-lain supply daripada kampung-kampung yang berada di kawasan-kawasan berhampiran dengan hutan. So pihak British ketika itu telah pun, setelah Jepun kalah, pihak British telah pun mengambil alih pentadbiran dan menyusun semula kita punya kepolisan, dan telah ditubuhkan Special Constable yang melibatkan polis-polis wanita dalam menangani isu-isu mengiring
tangkapan-tangkapan mereka yang terlibat bersama dengan pihak komunis. Dan tugas-tugas Special Constable ini adalah melibatkan kepada membawa kepada penahanan dan juga mengiring serta membawa kanak-kanak, dan tugas-tugas mereka juga terlibat dengan tugas-tugas di lokap. Baik. Ya. Dan seterusnya selepas kita berjaya menumpaskan komunis ketika itu, dan kita dikurniakan gelaran diraja oleh Tuanku Agung yang pertama, yang mana ianya menunjukkan kepada keberkesanan kita, kesetiaan, kecemerlangan perkhidmatan kita sebagai satu tanda untuk membawa tahap polis ke tahap yang lebih tinggi lagi. Sehingga pada tahun 1963 apabila kesemua polis di Singapura, polis di Sabah, Sarawak dan di Semenanjung disatukan, dinamakan Polis Diraja Persekutuan. Baik. Dan hasil daripada itu kita dapati bahawa polis ini telah disusun dengan lebih teratur dan diketuai oleh seorang ketua polis negara. Baik. Maknanya kalau kita meraihkan hari 208 tahun itu, maksudnya kita juga meraihkan pengintegrasian polis di seluruh negara kita lah sebenarnya, ya. Walaupun ia bermula secara bersendiri lebih awal sebelum itu. Dan untuk peringatan Hari Polis ke-208 ini dengan temanya Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada ini, apa pengisian yang telah pun diaturkan, Tuan? Pengisiannya bagi sambutan Hari Polis pada tahun ini, kita mempunyai 23 aktiviti. Di antara aktiviti-aktiviti yang penting adalah perkumpulan para pesara polis, yang mana bagi mengingati peristiwa Bukit Kepong di Muar. Dan pada malamnya diadakan majlis tahlil bagi memperingati arwah-arwah ini. Dan kemudiannya kita ada juga kita punya tahlil pada wira-wira Lahad Datu. Dan seterusnya berbagai-bagai acara lain yang diadakan sebagai contoh sembahyang agama bagi kaum Buddha, aktiviti sembahyang agama bagi kita punya orang-orang Hindu, sembahyang aktiviti bagi orang-orang Kristian dan Sikh. Dan itu yang saya nyatakan, yang kemuncaknya adalah sambutan Hari Polis ke-208 yang akan dijalankan pada 25 Mac pada pukul 8 pagi, iaitu di Pusat Latihan Polis Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Ya. Baik, dan akhir sekali, Datuk mungkin boleh kita kaitkan dengan apa yang disebut sebagai Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada ini. Perlu masyarakat faham juga, ia bukan bermaksud polis akan menjaga masyarakat semata-mata, tapi ia harus bergerak dua hala. Jadi pesanan kepada masyarakat untuk bersama-sama polis menjaga kedaulatan negara, Datuk. Okey, tema pada tahun ini Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. So, tema ini telah dipilih oleh pucuk pimpinan, iaitu kita punya Ketua Polis Negara, yang mana tema ini menggantikan tema tahun lepas, Komuniti Sejahtera, Komitmen Kami. Jadi, dalam tema ini, ianya berhasrat apabila kerajaan ingin merakyatkan perkhidmatan awam. Dan begitu juga, Polis Diraja Malaysia mempunyai saranan yang sama bagi merakyatkan kepolisan. Ini amat penting kerana kita lihat bahawa masyarakat dan polis ini telah akrab sejak lama lagi. So kita boleh lihat peranan yang mereka mainkan, terutamanya masyarakat, dalam menentukan kesejahteraan dan keamanan negara. Dan selain daripada itu, kita juga jangan lupa bahawa masyarakat, tanpa masyarakat tidak adanya perkhidmatan polis, dan tanpa polis masyarakat tidak akan hidup
sejahtera. So itulah tema tahun ini, saya rasakan tema yang begitu kena pada tempatnya dalam keadaan suasana pada hari ini lah. Baik. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar untuk sambutan Hari Polis ke-208 nanti, ya Datuk, untuk seluruh pegawai dan juga anggota Polis Raja Malaysia di mana jua mereka berada, dan bagaimana bentuk sambutan telah pun dirancang untuk peringatan Hari Polis nanti. Dan untuk anda juga mendapatkan kemaskini serta maklumat berkaitan dengan Polis Raja Malaysia di Facebook mereka yang aktif sekali, saya kira Datuk, ya, sepanjang masa memberikan kemaskini dan juga maklumat-maklumat lain. Dan untuk waktu ini, terima kasih ucapkan Datuk kerana bersama dengan kami. Terima kasih sama.